Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan satu ingin membentangkan tentang ajaran sesat di Malaysia. Oleh itu, gambar-gambar yang di bawah ini adalah merupakan alih-alih kumpulan satu. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah bukanlah nama sebuah parti politik atau mazhab yang diasaskan oleh ulama. Sebaliknya, ia merupakan istilah yang berpunca daripada nas-nas syarak yang banyak. Bagi istilah As-Sunnah, Rasulullah SAW pernah mengungkapkannya dengan makna wahyu yang selain daripada Al-Quran. Menurut Al-Syatibi, pada umumnya pendapat para ulama mengenai Al-Jamaah berkisar kepada beberapa pengertian. Pertama, ia bererti golongan majoriti dalam kalangan umat Islam yang terdiri daripada imam mujtahid, para ulama dan ahli syariah dan umat yang mengikuti mereka. Sebahagian hadis menyebut mereka sebagai Al-Sawad Al-Azam. Kedua, kumpulan para ulama mujtahid. Ketiga, para sahabat Rasulullah SAW. Keempat, umat Islam yang bersepakat atau berjima atas sesuatu perkara. Ia juga kembali kepada golongan pertama atau kedua. Kelima, umat Islam yang bersatu mentaati seorang pemimpin. Setelah menukilkan pendapat-pendapat tersebut, beliau merumuskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan Al-Jamaah adalah merujuk kepada perhimpunan yang bersatu di bawah pemimpin atau imam yang menepati petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian kes ini. Sebelum itu saya ingin merumuskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan Al-Jamaah ini adalah merujuk kepada perhimpunan yang bersatu di bawah pemimpin atau imam yang menepati petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi antara objektif kajian kes ini dijalankan adalah untuk meneliti dan mengkaji tentang fahaman yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah atau dikenali sebagai bid'ah. Bid'ah ini perlulah dibendung bagi mempertahankan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mencari jalan penyelesaiannya. Hal ini juga penting bagi mengekalkan identiti agama Islam yang sebenarnya diamalkan oleh umat Islam di Malaysia. Yang kedua, memahami isu dan permasalahan yang berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak dari perspektif Islam. Ini kerana, walaupun Islam mempunyai banyak fahaman, namun ia tidak memberi peluang kepada ajaran lain yang bertentang dengan prinsip asas agama Islam. Dan yang ketiga, melakukan kajian dan penyelidikan akademik terhadap isu dan permasalahan ajaran sesat. Isu ini semakin berleluasa seiring dengan kemajuan dunia dan teknologi. Maka, objektif kajian ini adalah untuk menangani daripada tersebarnya permasalahan ini daripada terus berleluasa. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data atau maklumat. Kaedah yang dipilih bergantung kepada objektif penyelidikan jenis data yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa kaedah umum yang digunakan dalam kajian ajaran sesat di Malaysia. Kaedah pertama iaitu pemerhatian. Menjalankan pemerhatian melalui media massa, penyelidikan laman web dan jurnal dan buku. Ini kerana kajian pemerhatian berdasarkan kes yang telah berlaku amat penting untuk menilai sejauh mana sesuatu kes itu berlaku dan benar. Antaranya fakta yang kita dapat daripada media massa ialah sebanyak 154 ajaran yang telah diisytiharkan sesat di Malaysia sejak tahun 1950 hingga sekarang. Akhir sekali, pemerhatian yang dibuat tertumpu kepada ajaran sesat yang dibawa ke Malaysia yang boleh memudaratkan akidah Islam di Malaysia. Seterusnya, analisis dokumen iaitu menjalankan analisis dokumen kes ajaran sesat di Malaysia melalui dokumen seperti hukum yang akan dikenakan ke atas ketua ajaran sesat dan pengikut ajaran sesat dan pelbagai lagi dokumen yang berkaitan. Akhir sekali, membuat kajian kes tentang ajaran sesat di Malaysia seperti kes 4 pengikut ajaran sesat di Sihat baru-baru ini menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW di aplikasi TikTok.
Kajian kes ini dapat menambah data yang mendalam tentang ajaran sesat di Malaysia. Antaranya, data Majlis Agama Islam Selangor memantau rapi sebanyak 14 ajaran sesat yang masih aktif di negeri Selangor. Pengikut ajaran sesat juga terdiri daripada remaja, lelaki dan perempuan berumur 17 hingga 70 tahun. Dan akhir sekali, kajian kes telah dijalankan berdasarkan fakta yang diperoleh daripada kes ajaran sesat di Malaysia pada tahun ini. Seterusnya, dalam usaha memahami dan menangani ajaran sesat di Malaysia, analisis mendalam diperlukan. 3 kaedah utama yang telah kami gunakan iaitu analisis faktor, analisis kandungan dan analisis SWOT. Kaedah pertama, analisis faktor memerlukan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dengan ajaran sesat. Contohnya, kurangnya didikan agama boleh menjadi penyebab utama. Dengan mengenal pasti faktor-faktor ini, langkah-langkah pencegahan boleh diambil untuk melindungi masyarakat. Seterusnya ialah analisis kandungan. Analisis kandungan adalah kaedah kedua yang memfokuskan pada pemeriksaan dokumen dan berita yang berkaitan dengan ajaran sesat. Ini penting kerana kandungan yang disebarkan memainkan peranan yang besar. Memantau kandungan ajaran sesat membantu kita mengenali dan mengatasi isu tersebut dengan lebih cermat. Akhir sekali, analisis SWOT. Analisis SWOT membolehkan kita menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berkaitan dengan ajaran sesat di Malaysia. Dengan memahaminya dengan lebih mendalam, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah penyebaran ajaran sesat. Dengan menggabungkan ketiga-tiga kaedah ini, kita dapat memahami dan menganalisis ajaran sesat dengan lebih mendalam. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat daripada pengaruh yang merugikan ini. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor munculnya ajaran sesat di Malaysia. Antaranya ialah disebabkan oleh kepentingan diri individu-individu tertentu seperti ingin mendapatkan kedudukan, pengaruh, pangkat, harta, keuntungan perjualan dan sebagainya. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk distorsi atau penyimpangan dari ajaran agama atau sistem kepercayaan untuk memenuhi ambisi atau kepentingan peribadi. Contoh ajaran sesat bagi faktor ini ialah memakai sihir untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam perniagaan. Seterusnya ialah penyalahgunaan otoritas yang mana memanipulasi terhadap ajaran agama atau penciptaan ajaran baru yang dirancang untuk memenuhi keperluan dan keinginan peribadi. Individu atau pemimpin kelompok yang terlibat dalam ajaran sesat semacam ini seringkali menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai ambisi pribadi mereka. Contohnya ialah menggunakan agama Islam dengan bertopengkan agama untuk mengaut keuntungan duniawi daripada mereka yang jahil dengan agama dan yang mana mudah dimanipulasi. Selain itu ialah keinginan untuk memperkayakan diri dengan ilmu batin yang mana ianya merupakan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini kerana melibatkan penyimpangan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam konteks Islam, ilmu batin ini sering dikaitkan dengan aspek-aspek spiritual dan mysticism. Contoh ajaran sesat bagi faktor ini ialah mengamalkan ilmu batin bagi menolak mara bahaya di dalam hutan. Akhir sekali ialah tidak mengambil sumber yang sahih atau benar dari Al-Quran dan Sunnah. Hal ini kerana jika tidak mengambil sumber yang sahih atau benar dari Al-Quran dan Sunnah, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa kesan negatif iaitu tafsiran yang salah terhadap Al-Quran dan Sunnah kerana kurangnya pengetahuan ajaran Islam yang benar. Oleh itu, orang yang mengambil ajaran yang tidak sahih dan benar ini akan cenderung melakukan perkara yang tak betul dan sekaligus terjurus ke dalam ajaran sesat. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengatasi masalah ajaran sesat. Yang pertama yang diperlukan adalah kerjasama antara pihak kerajaan, pihak Jabatan Agama Islam, para ulama dan juga cendekiawan Islam. Mereka perlulah bersama-sama memberikan pandangan dan penjelasan yang mendalam tentang kebenaran ajaran Islam kepada masyarakat, dan mereka juga perlulah menyebarkan hasil kajian mereka berkaitan dengan ajaran Islam kepada masyarakat, contohnya melalui
media sosial seperti YouTube ataupun Instagram. Seterusnya yang kedua adalah dengan mempersiapkan diri dengan ilmu Al-Quran dan juga sunnah yang betul. Contohnya dengan menghadiri majlis ilmu agama ataupun ceramah dan kuliah yang diadakan di masjid ataupun gerakan dakwah. Masyarakat dapat menambah ilmu mereka mengenai ilmu Al-Quran dan juga sunnah yang betul. Ataupun mereka juga boleh menyertai acara tersebut secara online, iaitu melalui platform media sosial seperti YouTube. Mereka dapat mendengar ceramah daripada ustaz-ustaz dan menambah ilmu mereka berkenaan dengan ajaran Islam yang betul. Dan yang terakhir adalah dengan cara memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Hal ini kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Oleh itu, para masyarakat perlulah memberikan anak-anak mereka didikan agama yang secukupnya agar mereka terhindar daripada masalah ajaran sesat ini. Mereka boleh memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka, contohnya dengan cara memberikan peluang kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti program seperti kem bestari solat. Kem ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada anak-anak berkenaan cara untuk solat dan juga cara-cara untuk membaca bacaan yang betul sewaktu solat. Secara rumusannya, bilangan ajaran sesat dan pengikut ajaran sesat di Malaysia semakin meningkat dari semasa ke semasa berikutan aktiviti penyebaran ajaran sesat oleh penganutnya di negara ini yang rata-ratanya dalam bahasa Melayu dan penganut agama Islam. Seterusnya, penyebaran ajaran sesat di media sosial juga menjadi cabaran kepada kita untuk membendungnya, yang turut menjadi kesusahan bagi kita ialah kerana penganut ajaran ini sukar dikesan kerana tidak akan mengaku mengamalkan ajaran yang dibawa dan amalannya. Sebagai umat Islam yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, kita perlu menghapuskan ajaran sesat ini hingga ke akar umbi agar cengkaman akidah dapat dipelihara daripada dicemari oleh musuh Islam. Pihak yang bertanggungjawab seperti polis atau majlis agama Islam perlu memainkan peranan penting dengan bersikap tegas dalam membanterai kumpulan Syiah yang mahu menghancurkan agama Islam. Dengan ini, keselamatan negara dan rakyat Malaysia yang majoritinya beragama Islam dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Segala ajaran baru yang mengelirukan hendaklah dirujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, pejabat mufti negeri dan ulama serta institusi Islam lain yang bertanggungjawab. Oleh itu, setiap umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada dengan dakwah ini seperti yang dijelaskan bagi mengelak daripada terjebak dengan fahaman dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia.